Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk kelas Asas Sains Komputer tingkatan 2 pada hari ini, kita akan masuk ke subtopik 1.2 Sistem Nombor Per-16an. Jadi kita akan cuba untuk habiskan 4 subtopik di bawah tajuk Sistem Nombor Per-16an. Yang pertama, pengenalan. Mari kenal nombor per-16an. 1.2.1 Perbezaan nombor per-16an dengan nombor perpuluhan. 1.2.2 yang pertama, penukaran nombor perpuluhan ke nombor per-16an. 1.2.2 yang kedua, penukaran nombor per-16an ke nombor perpuluhan. Okey. Pengenalan. Selain sistem nombor per-8an, sistem nombor per-16an juga digunakan untuk mewakili nombor per-2an, iaitu bahasa mesin. Seperti yang telah kita pelajari, sistem nombor per-2an diwakili oleh berapa digit? 2 digit ya, 0 dan 1. 0 dan 1 juga dikenali sebagai bahasa mesin. Okey. Bahasa mesin. Okey, pada tajuk yang lepas kita telah belajar tentang sistem nombor per-8an. Okey, sistem nombor per-8an. Kita juga menyatakan pada tajuk yang lepas, sistem nombor per-8an mewakili sistem nombor per-2an. Tapi bagi tajuk pada hari ini, sistem nombor per-16an juga digunakan untuk mewakili nombor per-2an. Okay. Jadi, sistem nombor per-8an dan sistem nombor per-16an digunakan untuk mewakili nombor per-2an. Kerana sistem nombor per-8an dan sistem nombor per-16an adalah lebih pendek berbanding dengan sistem nombor per-2an. Okey, kepentingan nombor per-16an. Kalau ikut buku teks kamu disenaraikan 3 kepentingan nombor per-16an. Yang pertama, nombor per-16an dapat bertukar dengan nombor per-2an dengan mudah. Okay. Maksudnya macam mana? Contohnya, nombor per-2an. Katakan nombor per-2an kita adalah 10000011 asas 2. Bila kita tukarkan ke sistem nombor per-16an, kita akan mendapat 83 asas 16. Okay. Maksudnya, jika kita menulis dalam sistem nombor per-2an, kita akan menggunakan sebanyak 8 digit untuk mewakili satu aksara. Tetapi, jika kita wakilkan dengan sistem nombor per-16an, kita hanya menggunakan 2 digit sahaja untuk mewakili satu aksara. Jadi, ini lebih mudah. Lebih mudah. Okay. Yang kedua, kepentingan nombor per-16an. Mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. R untuk merah, G hijau, B untuk biru. Okay. Mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. Itu kegunaan yang kedua. Kegunaan nombor per-16an yang ketiga adalah digunakan untuk pembangunan asas sistem mikro pemproses. Okay, jadi kita ada berapa kegunaan nombor per-16an? Kita ada 3. 1, 2, 3. Kena ingat ya. Okey, seterusnya. Sistem nombor per-16an menggunakan 10 digit. Ya, 10 digit bermula dari 0 hingga 9. Dan 6 abjad A, B, C, D, E, F. Okay, sistem nombor per-16an menggunakan 10 digit. Bukan hanya 10 digit tetapi disambung lagi dengan abjad. Abjad A hingga F. Okay, kita tengok lepas ni. Sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem asas 16. Asas 16 kerana hanya ada 16 pilihan digit. Okay.
Atau nama lain bagi sistem nombor per-16an ialah sistem nombor heksadesimal. Heksadesimal. Heksa bermaksud 6. Desimal bermaksud 10. Jadi 6 tambah 10 kita akan dapat 16. Okey, 16 digit. 16 digit. Okey. Jadi kena ingat, nama lain bagi sistem nombor per-16an ialah sistem asas 16 ataupun sistem nombor heksadesimal. Sistem asas 16 mempunyai 16 pilihan digit. Sebab itulah kita panggil dia asas 16. Sebab pilihan digit dia pada asasnya ada sebanyak 16 pilihan digit sahaja. Okay. Bila kita nak membentuk nombor yang lebih besar, kita hanya gabungkan antara 16 pilihan digit ini. Okey, kita tengok apakah 16 pilihan digit ni. Okey, bermula dengan 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sampai 9. Digit kita sampai 9 sahaja. 10 kita gantikan dengan A, B, C, D, E dan F. Okey, kita menggunakan abjad A sampai F. A ini mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili 14 dan F mewakili 15. Jadi kena ingat, sistem asas 16 mempunyai 16 pilihan digit iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Okey. Latihan dalam kelas. Manakah yang betul tentang nombor per-16an? Mempunyai 15 digit. Betul tak? Nombor per-16an mempunyai 15 digit. Salah. Okey, jadi ini salah. Digit bermula dari 0 hingga 15. Betul ke daripada 0 hingga 15? Daripada 0, 0 betul. Hingga 15, 15 salah. Sepatutnya F. So yang ni salah. Sistem nombor per-16an dikenali sebagai sistem nombor desimal. Desimal ni maksudnya 10. Jadi salah lah. Okey. Sepatutnya sistem nombor per-16an dikenali sebagai heksadesimal. Heksa untuk 6, desimal untuk 10. Jadi 16. Nombor per-16an digit bermula dari 0 hingga 9. Betul. Dan A hingga F. Betul. Jadi ini pernyataan ni betul. Nombor per-16an mempunyai 16 digit. Betul tak? Betul. Digitnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E dan berakhir dengan F. Mula dengan 0, berakhir dengan F. Dekat sini 9 dan sambung dengan A. Kena ingat dia ni. Okay, seterusnya. (1.2.1) Perbezaan nombor per-16an dengan perpuluhan. Kita tengok apa perbezaan antara nombor asas 10 dengan nombor asas 16. Okey, nombor asas 10 dikenali sebagai sistem asas 10. Okey. Nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas 16. Nombor asas 10 dikenali juga nama lainnya adalah sistem nombor desimal. Sistem asas 16 dikenali sebagai sistem nombor heksadesimal. Sistem asas 10 ditandakan dengan subskrip 10. Subskrip 10. Subskrip 10 maksudnya kena tulis nombor kecil kat bawah tu. Nombor asas di asas 10. Okay. Kalau sistem nombor per-16an ditandakan dengan subskrip 16. Okay. Mesti tulis 16. Sistem nombor perpuluhan mempunyai 10 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9. Dan sistem nombor per-16an mempunyai
16 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9 dan A hingga F. Dari segi nilai tempat bagi asas 10 bermula dengan 1. 1 adalah sa. Sa, puluh, ratus, ribu. Okey, macam mana kita dapat 1? Ingat lagi tak? Asas 10 kan? Jadi 10 kuasa 0. Ini 10 kuasa 1. Ini 10 kuasa 2 dan 10 kuasa 3 dan seterusnya. Ya. Bagi sistem nombor per-16an, nilai tempatnya bermula dari 1. Nilai tempat yang pertama adalah 1, nilai tempat kedua adalah 16, seterusnya 256 dan 4096. Macam mana dapat? Okey. Nilai tempat yang paling kecil adalah 16 kuasa 0 iaitu 1. Kemudian 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 256 dan 16 kuasa 3, 4096 dan seterusnya. 16 kuasa 4, 16 kuasa 5 dan seterusnya. Itu adalah nilai tempat bagi asas 16. Sistem nombor per-16an juga disebut sebagai sistem nombor heksadesimal. Heksadesimal menggunakan digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F untuk mewakili sebarang nombor. Sistem nombor per-16an juga dikenali sebagai sistem asas 16. Okay. Kerana terdapat 16 pilihan digit, 16 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9 dan A hingga F. Jadual menunjukkan perwakilan digit A, B, C, D, E, F semasa melakukan pengiraan. Okay. Untuk pengiraan kita akan tukarkan abjad A sampai F ni kepada nombor. Okey, A mewakili 10. Mesti kena ingat A 10, B 11, C 12, D mewakili 13, E mewakili 14, F mewakili 15. Mesti ingat, paling hujung adalah F yang mewakili 15. Okey. Bermula dengan A. A mewakili 10. Mesti ingat. Tiap-tiap digit dalam sistem nombor per-16an mempunyai nilai tempat. Okay. Nilai tempat sistem nombor per-16an ialah sa. Okay. Sa iaitu 1, 16 kuasa 0 adalah 1. Okay, ini 1. 16. 256, 256 dan seterusnya. Macam mana dapat 1 ni? 1 ni adalah sebenarnya 16 kuasa 0, 1. Okey, kemudian 16 kuasa 1 dapat 16. Yang ni 16 kuasa 2 sama dengan 256. Jadi nilai tempat, 3 nilai tempat yang pertama bagi sistem nombor per-16an. Kita ada sa 16, 256 dan seterusnya. Nilai suatu digit dikira dengan mendarabkan dengan nilai tempatnya. Nilai digit dikira dengan mendarabkan digit dengan nilai tempat. Ingat ya, nilai suatu digit, macam mana nak dapat nilai suatu digit? Darabkan digit dengan nilai tempat. Okay. Jadual 1.7 menunjukkan cara memperoleh nilai digit-digit bagi nombor per-16an 401 asas 16. 401 asas 16. Okay. Cara memperoleh nilai digit-digit bagi nombor per-16an 401. Okay, mula-mula kita
Kalau nak mudah, kita senaraikan dulu nilai tempat bagi asas 16. Okey. Bermula dengan 16 kuasa 0, kemudian 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Kenapa kita berhenti sampai 16 kuasa 2? Sebab kalau kita tengok kat sini ada berapa digit? 1, 2, 3 digit. Okay, 3 digit maksudnya kita mula dengan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1 dan 16 kuasa 2. Okay, 16 kuasa 0 kita dapat 1. 16 kuasa 1 adalah 16, 16 kuasa 2 adalah 256. Okay, ini adalah nilai tempat. Kemudian kita akan darabkan digit darab nilai tempat. Digit adalah 4, 0, 1. Okay, kemudian kita akan darab 4 darab 1, 0 darab 16. Okay, 0 darab 16 ni. 4 darab 256. Okay. Lepas kita darab, kita akan jumlahkan hasil darab. Semua hasil darab kita jumlahkan. Okay, yang ni kita dapat 1024. 1024. Okay, kita tulis kat sini 1024 tambah dengan 0. Tambah lagi dengan 1. Jadi 1024 tambah 0 tambah 1 akan dapat 1025. Macam ni. Okay. Jadi kita akan tulis jawapan kita 401 asas 16 sama dengan 1025 asas 10. Okey, macam ni lah kita tulis dia. Okey, ini jawapan kita. Okay, seterusnya. Latihan dalam kelas. Tandakan right pada nombor per-16 yang betul dan pangkah pada yang salah. Kita nak kena pasti adakah setiap nombor yang diberi adalah nombor dalam asas 16. Kita tengok yang pertama. Kita akan semak adakah setiap digit merupakan digit dalam asas 16. Kalau setiap digit ialah digit dalam asas 16, maka nombor tersebut ialah nombor asas 16. Okey, kat sini kita tengok. Mula dari depan. 1, adakah 1 asas 16? Ya. 7? Ya. M, adakah asas 16? M bukan. Jadi, automatik nombor ini bukan nombor asas 16. F, adakah F nombor asas 16? Ya, betul. 4 betul. 3 betul. Jadi, F43 adalah nombor asas 16. 9, adakah digit asas 16? Betul. 5 betul. 7 betul. Jadi, ini adalah nombor asas 16. D, adakah digit dalam nombor asas 16? Betul. A betul. 2 betul. B betul. Jadi D, A, 2B adalah nombor asas 16. Kemudian C, C asas 16. 4 betul. E pun betul. Jadi betul nombor asas 16. B03. B ni huruf kecil. Tak boleh tulis huruf kecil ya. Nombor asas 16 mesti guna huruf besar. Jadi ini bukan nombor asas 16. 5 adakah digit 16? Betul. C digit asas 16 betul. 5 digit asas 16 betul. Jadi 5C5 adalah nombor per-16an. G20, adakah G digit dalam sistem nombor per-16an? Tidak. Jadi G20 bukan nombor per-16an. Okey. Seterusnya. Okey, subtopik berikutnya 1.2.1. Penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16an. Ini maksudnya kita nak tukarkan asas 10 kepada asas 16. Kaedah menukarkan nombor perpuluhan ke nombor per-16an dikenali sebagai kaedah bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya. Okey, berikut adalah langkah-langkah macam mana kita nak tukarkan asas 10 ke asas 16. Nombor perpuluhan dibahagikan dengan 16. Nombor perpuluhan maksudnya nombor dalam asas 10.
Okey, kita bahagi dengan 16. Catat hasil bahagi dan bakinya. Hasil bahagi pertama dibahagi dengan 16 sekali lagi dan bakinya dicatatkan. Proses diulang sehingga hasil bahagi ialah kosong. Ulang sehingga hasil bahagi ialah kosong. Tidak boleh dibahagi lagi dan setiap bakinya dicatatkan. Nilai nombor per-16an diambil dengan membaca bakinya dari bawah ke atas. Mesti dari bawah ke atas. Okey. Okey, kita tengok contoh lebih mudah nak faham. Contoh 1.9, penukaran nombor perpuluhan 423 asas 10 ke nombor per-16an. Okey, diberi 423 asas 10. Kita nak tukar ke asas 16. Okay, yang ni 423 asas 10 kita nak tukar ke berapa asas 16. Macam mana nak buat? Okey. Mula-mula kita tulis dulu nombor perpuluhan 423 bahagi 16. Tekan kalkulator 423 bahagi 16. 423 bahagi 16. Kita akan dapat 26.4375. Tulis dulu 26. Bila awak tulis 26, awak tolak 26 dekat kalkulator, akan dapat perpuluhan 0.4375. Kita tak nak dalam perpuluhan, kita nak dalam nombor bulat. Jadi kita nak dapat nombor bulat, darabkan dengan 16. Jadi bakinya adalah 7. Okey. Kemudian langkah seterusnya 26 kita bawa ke depan. 26 bahagi lagi dengan 16. Tekan kalkulator. 26 bahagi 16. Dapat 1.625. Tulis 1, nombor bulat kat depan tulis dulu 1. Lepas tu dekat kalkulator tolak 1. Sama dengan 0.625. Darab dengan 16. Nak dapat nombor bulat kan? Jadi bakinya adalah 10. Okay, kemudian 1 ni bawa ke depan, bahagi lagi dengan 16. 1 bahagi 16 dapat 0. Sebab 1 tak boleh bahagi dengan 16. 1 lebih kecil daripada 16. Jadi 0. Bakinya 1. Okay. Bila kita dapat 0 dekat sini, kita berhenti. Berhenti di sini. Okay. Untuk jawapan ni kita baca baki dari bawah ke atas. Okay, kita baca baki ni dari bawah ke atas. Jadi jawapan kita akan dapat 423 asas 10 sama dengan, sebelum tu 1, 10. Okay. Dalam nombor per-16an 10 kita perlu wakilkan dia dengan A. Okay, jangan tulis 10, gantikan dengan A. Okay. Jadi kita akan dapat 423 asas 10 sama dengan 1A7 asas 16. Okay, macam ni. Okay, ini jawapan kita. 1A7 asas 16. Betul ya? Okey, yang bawah ni untuk kita semak. Untuk kita semak, okey, macam mana nak buat? Untuk kita semak maksudnya kita nak tukarkan semula asas 16 ke asas 10. Kita darabkan digit. Digit dengan nilai tempat. Digit adalah 7. Okey, 7 ni kita darabkan dengan 1. Sebab 1600 kan? Sini 1600, 1601, 1602. Yang kedua A. A kita gantikan dengan 10. Okay, sebenarnya ini adalah A, tapi untuk pengiraan kita tukar balik ke 10. 10 darab 16. Okay, kemudian 1 darab 256. Okay. Lepas kita darab, kita akan jumlahkan. Jadi 256. Okay, 256 tambah dengan 10 darab 160. 10 darab 16 dapat 160. Tambah dengan 7. Bila kita tambahkan,
Dapatlah jawapannya 4, 2, 3. Asal 10. Okey, ini untuk kita semak. Okey ya. Okey, latihan dalam kelas. Tukarkan ke nombor asas 16. Okey, mari kita cuba. Diberi 904 asas 10, kita nak tukar dia ke asas 16. Okay. Buat macam ni. Sama dengan berapa asas 16? Okey, dari segi jalan kira kita buat 904. Kita akan menggunakan kaedah bahagi dengan 16 dan gunakan bakinya. Jadi 904 bahagi 16 sama dengan, okey, tekan kalkulator. 904 bahagi 16 berapa? 56. 56. Okey, 56 baki, saya terangkan sikit, 56 baki berapa? Tolak 56 darab 16 baki 8. Okay, baki 8. Seterusnya 56 ni kita bawa ke depan. 56 bahagi 16. Berapa 56 bahagi 16? 3 baki tolak 3 sama dengan, okey, baki 8. Kemudian 3 kita bawa lagi ke depan. 3 bahagi 16 sama dengan 3 nombor kecil bahagi dengan 16 nombor besar. Tak boleh bahagi. Jadi dapat kosong. Kosong baki 3. Bila dapat kosong kat sini kita berhenti. Okay. Seterusnya untuk jawapan kita baca jawapan, baca baki dari bawah ke atas. Okay. Semuanya digit ya. Tak ada masalah. Okay, jadi jawapan kita 904 asas 10 sama dengan 388 asas 16. Macam tu. Okay. Okay, untuk soalan yang kedua. Okay, untuk soalan yang kedua. 5, 327 asas 10 nak tukar ke berapa asas 16? 5327 bahagi dengan 16. Berapa? 5327 bahagi 16. 332. 332 bagi tolak 332 sama dengan darab dengan 16. Berapa? Bagi 15. Bagi 15. Seterusnya 332 ni kita bawa ke depan. 332 bahagi 16 berapa? 20. 20 bagi tolak 20 darab 16 bagi 12. Okay, 20 bawa ke depan. Bila kosong baru kita berhenti kan? Sekarang 20. 20 bahagi 16 ialah 1 bagi 4. 1 bawa ke depan. 1 bahagi 16 sama dengan 0 bagi 1. Bila dapat 0 kat sini kita berhenti. Okay, kita semak dulu adakah semua digit yang cantik. Kalau dapat digit lebih daripada 9 kita tukarkan ke abjad. 1, 4, 12. 12 ni diwakili oleh abjad apa? Kalau kita masih confused kita boleh tulis balik. A adalah 10, B adalah 11, C adalah 12, D adalah 13, E 14, F 15. 12 diwakili oleh aksara C. Okey. 15 diwakili oleh aksara F. Jadi jawapan kita 5, 3, 2, 7 asas 10 sama dengan 1, 4 CF asas 16.
Okey. Next. Kerja rumah. Okey, boleh cuba buat soalan ni. Buat sendiri. Seterusnya 1.2.2 yang kedua, penukaran nombor per-16an kepada perpuluhan. Okay, yang ni terbalik pula, kita nak tukarkan asas 16 ke asas 10. Penukaran nombor per-16an ke nombor perpuluhan, caranya darabkan digit dengan nilai tempat asas 16. Darabkan digit dengan nilai tempat. Okay, yang ni kena ingat. Macam mana nak tukarkan nombor per-16an kepada perpuluhan? Okey. Cara mudah nak ingat nombor perpuluhan ni boleh mengambil apa saja nombor. Jadi nombor per-16an nak dapat nombor perpuluhan kita kena darabkan. Darabkan apa? Darabkan digit darab nilai tempat bagi asas 16. Okey, jadual di bawah menunjukkan nilai tempat bagi nombor per-16an. Bermula dengan yang paling kecil adalah 1600. 1600 adalah 1, 1601 adalah 16, 1602 256, 1603 adalah 4096 dan seterusnya. Kita ada 1604, 1605 dan seterusnya ya. Contoh 1.10, penukaran nombor per-16an 4F3 asas 16 ke nombor perpuluhan. 4F3 asas 16, kita nak tukar ke berapa asas 10. Sebelum nak tukar, kita tengok dulu dalam nombor asas 16, kalau terdapat abjad, kita tukarkan ke nombor supaya lebih mudah kita nak kira. Contoh F dekat sini. F ni diwakili oleh, ingat lagi tak diwakili oleh apa? Kalau tak ingat, tulis. Tulis kerap pun tak apa. Supaya awak tak silap ya. A mewakili 10 kan? So kita ada B, C, D, E, F. B 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Okay. Jadi F mewakili 15. Okay, macam mana nak tukarkan nombor per-16an kepada perpuluhan? Kita darabkan digit ni kita darabkan dengan nilai tempat. Okay. Mula-mula kalau nak buat dalam bentuk jadual, kita akan senaraikan nilai tempat. Nilai tempat bagi asas 16 mula daripada 1600, 1601, 1602. Kenapa dia guna 3 saja tempat? Sebab daripada soalan 4F3. Jadi ada 3 saja digit. 1, 2, 3. Jadi mewakili 3 tempat lah. Okay. 1600 adalah 1, 1601 adalah 16, 1602 256. 4, 15 dan 3. Ini adalah digit. Digit dalam nombor per-16an. Digit kita adalah 4. 15 ni sebenarnya adalah abjad F. 3. Dekat sini kita darabkan digit. Digit ni kita darab dengan nilai tempat. Okay. 4 darab 256 dapat 1024. 15 darab dengan 15 darab dengan 16 dapat 240. 3 digit 3 darab 1 dapat 3. Okay. Jadi lepas kita darab, kita akan jumlahkan, tambahkan semua. 1024 tambah 240 tambah dengan 3. Jadi akan dapat 1267 asas 10. Jadi tulis jawapan kita 4F3 asas 16 sama dengan 1267 asas 10. Ini jawapan kita. Okey, tulis cantik-cantik. Okey, lagi satu cara. Kalau kita tak nak guna jadual, boleh juga. Okey. Kita buat macam ni. Kalau tak nak guna jadual, buat macam ni. 4F3. F ni masih perlu tukar ke 15 ya.
Okey, kita buat 3 ni kita darabkan dengan nilai tempat 16 kuasa 0. F darab dengan 16 kuasa 1. Okey. 4 darab dengan 16 kuasa 2. Jadi kita tulis jalan kira dia buat daripada belakang lebih selamat. 3 darab 16 kuasa 0 tambah F tu adalah 15 darab 16 kuasa 1 tambah 4 darab 16 kuasa 2. Okey. Jadi kita akan dapat 3 darab 1 tambah 15 darab 16 tambah 4 darab 2, 5, 6. Jadi dapat 3 tambah 15 darab 16. Berapa 15 darab 16? Kita tekan kalkulator. 15 darab 16. (240). Di sini kita dapat 240 tambah dengan 256 darab 4. 1024. 10. Jadi bila kita jumlahkan kita akan dapat 1267. Okey, asas 10. Okey, tulis jawapan cantik-cantik. 4 F3 asas 16 sama dengan 1267 asas 10. Okey, macam ni. Okey, sama jugalah. Okey, sama macam ni. Okey, seterusnya. Ini untuk semakan. Okay. Untuk semakan kita bahagi balik dengan 16. Dapat jawapan, baca baki dari bawah ke atas. Okey, latihan dalam kelas. Tukarkan ke nombor perpuluhan. 2, C, 3, asas 16. Okey, tukarkan ke perpuluhan. Perpuluhan maksudnya kita nak tukarkan ke asas 10. Berapa asas 10? Okey, macam mana nak buat? Sebelum tu tengok dulu. Kalau ada abjad, mula-mula sekali abjad tukarkan ke digit. C. Okay, C diwakili oleh apa? Ingat lagi tak? A, B, C, D, E, F. A adalah 10, 11, ini 12, 13, 14, F adalah 15. Okay. Yang ni seeloknya tulis di setiap muka surat untuk kita buat pengiraan. Okay, untuk kita rujuk, senang nak rujuk. C diwakili oleh 12. Jadi, kita akan darabkan digit dengan nilai tempat. 3 darab 16 kuasa 0 tambah C adalah 12 darab 16 kuasa 1 tambah 2 darab 16 kuasa 2. Jadi, dapatlah 3 darab 1 tambah 12 darab 16 tambah 2 darab 256. Jadi dapat 3 darab 12 darab 16. 192. Oh, yang ni tambah ya. Dapat sama dengan 3 tambah 192 tambah 256 darab 2. 512. 512. Okay, bila kita jumlahkan semua akan dapat 192 tambah 3. 707. 707. Okey, asas 10. Tulis jawapan cantik-cantik. 2C3 asas 16 sama dengan 707 asas 10. Okey, ini jawapan kita. Okey, seterusnya. Tengok yang kedua, soalan kedua. 5EA7. E adalah 14. A adalah 10. Okey, jadi kita mulakan
Kita kira 7 darab 16/0 tambah 10 darab 16/1 tambah I adalah 14. 14 darab 16/2 tambah 5 darab 16/3. Kita dapat 7 darab 1 tambah 10 darab 16 tambah 14 darab 2, 5, 6 tambah 5 darab 4096. Ya, sama dengan 7 tambah 160 tambah 256 darab 14. 3, 584 tambah 4096 darab 5. 20480. Okey, bila kita jumlahkan semua kita akan dapat 358. 21005. Jadi kita akan dapat 24231. Okay, 24231. Jadi tulis jawapan 5 EA 7 asas 16 sama dengan 24231 asas 10. Macam tu.